Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Malaysia Memilih. Baik, seperti yang kita tahu, semalam adalah hari penamaan calon. Kita lihat bilangan calon yang paling ramai diturunkan dalam sejarah semalam, kira-kira 945 orang untuk 222 kerusi parlimen. Itu tidak termasuk lagi calon untuk Dewan Undangan Negeri atau DUN di 3 negeri yang membubarkan DUN mereka, dan akan perlu pilihan pengundi juga pada 19 November ini. PRU 15 ini mencatat sejarah apabila merekodkan 945 calon yang disahkan layak bertanding untuk merebut 222 kerusi parlimen di seluruh Malaysia, yang memang sememangnya seperti yang saya sebut tadi paling ramai dalam sejarah. Berdasarkan data yang dipaparkan di Pusat Media Ibu Pejabat SPR di Putrajaya, seramai 441 calon akan bersaing untuk merebut 117 kerusi Dewan Undangan Negeri di Perak, Pahang, Perlis dan juga kerusi N66 di Bugaya, Sabah. Menurut jumlah calon kerusi parlimen, Pakatan Harapan mempertaruhkan calon paling ramai iaitu 206 orang, diikuti Barisan Nasional 178, Perikatan Nasional 149 dan Pejuang 116. Parti Warisan meletakkan 52 calon, Gabungan Parti Sarawak 31 calon, PAS 22, Parti Rakyat Malaysia 16, Gabungan Rakyat Sabah 13, Parti Sarawak Bersatu 10, Putra 9 calon, DAP 8 calon, Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat 7, Muda 6 calon, Parti Bangsa Malaysia 5 calon dan Parti Bangsa Dayak Sarawak 3 calon. Selain itu, Parti Bersatu Rakyat Sabah, Parti Sedar Rakyat Sarawak, Parti Sosialis Malaysia, Parti Perpaduan Rakyat Sabah, Parti Bumi Kenyalang dan Parti Utama Rakyat pula masing-masing mempunyai seorang calon kerusi parlimen. Pada PRU kali ini juga, jumlah calon bebas yang bertanding ialah seramai 108 orang, sekaligus menjadikannya jumlah calon bebas teramai dalam sejarah PRU negara. Pada PRU ke-13 dan PRU ke-14, masing-masing merekodkan 79 dan 24 calon bebas kerusi parlimen. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sah berdepan saingan 3 penjuru bagi kerusi parlimen P90 Bera dalam PRU kali ini. Beliau berdepan calon Perikatan Nasional Datuk Asmawi Harun dan juga calon Pakatan Harapan Abbas Awang. Pegawai Pengurus Pilihan Raya Parlimen Bera Datuk Zaman Azam Muhammad Sharif mengesahkan pencalonan ketiga-tiga calon terbabit dalam satu pengumuman kira-kira jam 11.20 pagi semalam. Asmawi menjadi calon pertama yang menyerahkan borang pencalonan, diikuti Ismail Sabri dan kemudian Abbas Awang. Tiada insiden yang tidak diingini berlaku sesama penyokong parti yang hadir di perkarangan pusat penamaan calon itu. Pada PRU lepas, Ismail Sabri mempertahankan kerusi Parlimen Bera dengan menewaskan pesaingnya dari PKR dan juga PAS dengan majoriti 2,311 undi. Dan kerusi Parlimen Tambun yang dikira antara kerusi panas untuk PRU kali ini bakal berdepan saingan 4 penjuru. Mengikut turutan yang disahkan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya di Parlimen itu, Datuk Muhammad Faris Muhammad Hanif menyaksikan calon pertama ialah dari Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah tentu, dan diikuti calon Barisan Nasional Datuk Aminuddin Mat Hanafiah, calon Pejuang Abdul Rahim Tahir dan terakhir penyandang Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu. Pada PRU lepas, Ahmad Faizal menewaskan calon BN Datuk Seri Ahmad Husni Hanazlah dan juga calon PAS Ibrahim Zakaria pada ketika itu dengan majoriti 5,320 undi. Sementara itu, di peringkat DUN Hulu Kinta menyaksikan penyandangnya Muhammad Arafat Varisai Muhammad dari PH akan dicabar oleh Datuk Mazlan Abdul Rahman dari BN, Puteri Holijah Muhammad Rani dari Perikatan Nasional dan S. Murugiah, seorang calon bebas. Di Don Manjoy pula bakal menyaksikan persaingan 3 penjuru. Penyandangnya Datuk Asmuni Awi dari PH akan dicabar Datuk Azizul Kama Abdul Aziz dari BN dan juga Hafiz Sabri dari Perikatan Nasional. Dan proses penamaan calon sedikit gamak di kerusi P143 Pagoh semalam. Keadaan kecoh apabila penyokong Barisan Nasional bertembung dengan penyokong Perikatan Nasional di kawasan perkarangan parkir pada kira-kira jam 9 pagi. Bagaimanapun, kekecohan hanya terhad kepada perang mulut saja dan tiada sebarang kecederaan dilaporkan. Dengan ini memaklumkan telah menerima kertas samaran calon daripada 3 orang calon bagi pemilihan ke Dewan Rakyat bagi bahagian Pilihan Raya Parlimen P143 Pagoh. Mereka telah mengemukakan
kertas-kertas penamaan mereka pada masa yang berikut. Pertama, Mahidin bin Mat Yassin, 9.03 pagi, Parti Perikatan Nasional. Kedua, Iskandar Shah bin Abdul Rahman, masa 9.08 pagi, Pakatan Harapan. Ketiga, Razali bin Ibrahim, jam 9.12 pagi, Barisan Nasional. Saya telah menyemak kertas-kertas penamaan tersebut dan setelah selesai disemak, saya berpuas hati memutuskan tiada calon yang ditolak kertas penamaannya. Dan sudah tentu kerusi yang sering disebut-sebut, kerusi Parlimen P115 Batu bakal menjadi rebutan 10 calon, iaitu pertembungan tertinggi pada PRU kali ini. Calon PKR, P. Prabhakaran, yang merupakan penyandangnya, akan mempertahankan kerusi itu atas tiket Pakatan Harapan. Bekas naib Presiden PKR, Tian Chua pula, yang pernah menyandang kerusi Parlimen itu dari 2008 hinggalah 2018, kembali bertanding sebagai calon bebas. Namun tumpuan bukan sahaja terarah kepada pertembungan dalaman PKR. Batu turut menyaksikan penampilan beberapa wajah baru yang bertanding sebagai calon bebas, seperti Peguam Siti Kasim dan pempengaruh media sosial atau influencer Nur Fathiah Shazwana Shaharuddin yang lebih dikenali sebagai Cleopatra. Selain itu, turut merebut kerusi Batu ialah Datuk A. Kohilan Pillay dari Barisan Nasional, Azhar Yahya dari Perikatan Nasional, Wan Azliana Wada Adnan dari Pejuang, P. Naganathan dari Warisan, Zulkifli Abdul Fattah dari Parti Rakyat Malaysia dan seorang lagi calon bebas, Tu Cheng Huat. Baik, kerusi ini menjadi sebutan kerana kerusi ini menyaksikan pertembungan yang paling banyak penjuru dalam PRU kali ini dan mungkin dalam sejarah pilihan raya di negara kita. 10 penjuru untuk Batu. Kalau kita lihat dan kita dalami, kita lihat komposisi calon yang diturunkan di Batu, 10 penjuru, 10 orang calon dan calon bebas saja seperti yang kita sudah kongsi sebentar tadi. Ada 4 orang. Cleopatra di sini, Peguam Siti Kasim, Tu Gaulan dan juga Tian Chua, penyandangnya. Memang kita sering fokus kepada drama dalaman PH ataupun drama dalaman antara PKR. Antara penyandangnya P. Prabhakaran atau Prabhakaran Parameswaran yang kini membawa tiket Pakatan Harapan bersama dengan Tian Chua yang dahulunya membawa tiket PKR dan Pakatan Harapan, kini bertanding sebagai calon bebas. Seperti yang mungkin yang ramai sudah sedia maklum, sebelum PRU 14, kerusi ini dipegang oleh Tian Chua atas tiket PKR dan pada PRU 14 masalah teknikal termasuk mahkamah dan sebagainya tidak membolehkan Tian Chua untuk bertanding, justru menyaksikan Prabhakaran pada ketika itu yang bertanding sebagai calon bebas pada 2018 bertanding dan menang di situ dan kemudian menyertai PKR. Lepas itu kita lihat ada sedikit drama dan politik antara dua orang calon ini. Kalau kita lihat seperti yang kita sebut tadi, Harapan dan juga Bebas sudah pun diterbalikkan dan Tian Chua seperti yang disahkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim berdepan pemecatan kerana memilih untuk bertanding di atas tiket bebas. 10 calon diletakkan. BN dengan PN dan juga Pejuang tidak dilupakan. Kalau kita bandingkan 10 calon ini adalah tawaran yang kita berikan kepada 113,863 orang pengundi di P115 Batu ini. Seperti banyak kerusi di seluruh negara, kumpulan yang terbesar kalau kita gabungkan adalah kumpulan muda, 18 hingga 39 tahun. Di sini sahaja sudah ada 50,000 lebih. 18 hingga 20 tahun sahaja, pengundi kali pertama ada hampir 6,600 orang pengundi. Diikuti dua kumpulan terbesar iaitu 21 hingga 29 tahun yang masing-masing yang mewakili 23,221 pengundi dan juga 30 hingga 39 golongan belia yang mewakili lebih 26,000 pengundi pada kali ini yang layak mengundi. Majoriti yang dimenangi oleh Prabhakaran pada ketika itu, pada ketika PRU 14 bertanding atas tiket bebas adalah sangat besar. Seperti mana yang kita saksikan di banyak kerusi di wilayah persekutuan dan pusat-pusat bandar di sekitar Lembah Kelang. 24,438. Malah kalau kita lihat majoriti di Batu ini dibandingkan dengan kerusi-kerusi lain di urban centres di Kuala Lumpur agak kecil. Kerana Gombak sebagai contoh 40,000 lebih. Dan kita lihat Damansara dan sebagainya 100,000. Ini adalah agak kecil tapi agak lagi signifikan. Kalau kita pecahkan ini antara 10 calon dan pecahkan juga sekurang-kurangnya antara 2 kerana sokongan mungkin berbelah bahagi antara penyokong Tian Chua dan penyokong PKR yang kini mungkin akan menyokong Prabhakaran. Menarik untuk kita tunggu dan lihat bagaimana dinamika dalaman PKR ini akan diterjemahkan kepada keputusan pengundi dan juga keputusan kerusi P115 Batu. Kerusi kubu kuat untuk Pakatan Harapan sejak
beberapa tahun yang lepas. Dan satu lagi kerusi kita lihat menyaksikan pertemuan yang ramai juga, yang banyak juga adalah Ampang. Satu lagi kerusi urban di sini, P99 menyaksikan Zuraida Kamaruddin memilih untuk kekal bertanding di kerusi ini. Ini adalah 9 calon yang diletakkan. Kita lihat di Batu ada 4 calon bebas, di Ampang ada 3, Tan Hua Meng, M. Ravindran, Syafiq Izzuan Muhammad Yunus, dan mereka sudah tentu disertai oleh Zuraida yang antara keluar parti ataupun keluar Pakatan Harapan dan memilih untuk kekal di kerusi asal seperti Datuk Seri Azmin Ali. Kita lihat ada juga yang tukar kerusi seperti Datuk Seri Dina Harun yang pergi ke Sepang dari Titi Wangsa. Rozah Ismail bakal membawa Panji PH kali ini di P99 Ampang. Diikuti dengan Perikatan Nasional, Syasha Lina Abdul Latif dan Pejuang turut meletakkan calon mereka seperti mana yang mereka letakkan di banyak kerusi, dan Warisan juga meletakkan calon. Menarik kerana ini antara segelintir kerusi yang Warisan memilih untuk bertanding selepas mereka memilih untuk masuk ke Semenanjung dan meninggalkan zon selesa mereka di Sabah. 9 penjuru di Ampang, 10 penjuru di Batu. Banyak lagi kerusi yang ada banyak penjuru juga. Ini nampaknya norma baru untuk pilihan raya kali ini. Mungkin bermula PRU 15 dan ke hadapan. Dan kalau kita bentangkan di Batu, Ampang juga agak menarik kerana di sini seperti mana banyak kerusi dan juga Batu, jumlah pengundi yang paling besar sama juga, 18 hingga 39 tahun. Cuma di sini jauh lebih besar daripada kerusi seperti Batu. 21 hingga 39 tahun mewakili kira-kira 56,000 atau 57,000 pengundi. Dan seperti yang saya sebut sebentar tadi, satu kerusi urban yang mempunyai majoriti yang sangat besar. Malah lebih besar dari Batu. Hampir 2 kali ganda, 41,956 majoritinya. Tapi ini pada ketika Zuraida bertanding atas tiket Pakatan Harapan pada ketika itu. Di bendera PKR. Kali ini individu lain yang bawa. Zuraida masih kekal tapi membawa Panji yang lain. Menarik juga untuk kita tunggu dan lihat beberapa elemen dan pemboleh ubah berbeza. Calon yang lompat parti. Ramai calon. Dan demografi yang banyak berbeza sejak PRU 14 oleh kerana pengundi muda, kehadiran pengundi muda. Kita bakal tunggu dan lihat. Ampang adalah antara kerusi panas. Walaupun mungkin ramai yang menganggapnya masih lagi selamat untuk membangkang. Kita tunggu dan lihat. Dan di Astro Awan ini kami akan terus mengikuti setiap daripada 222 kerusi beserta dengan semua 3 Dewan Undangan Negeri di 3 negeri, termasuk di Bugaya Sabah yang dikosongkan. Itu kami akan bawakan selepas ini. Termasuk satu lagi kerusi DUN di Perak, DUN Cenderiang, yang untuk peringkat DUN juga menyaksikan pertembungan agak banyak penjuru. Kita bukan saja akan presentkan data, tapi kita akan menelusuri apa sentimen di lapangan bersama dengan wartawan kami yang kini berada di Cenderiang. Itu selepas ini. Bertemu kembali dalam Malaysia Milih. Ya, seperti yang kita janjikan hari ini dan episod ini fokus kami adalah kerusi-kerusi yang menyaksikan banyak penjuru, dan sebenarnya kali ini banyak kerusi yang menyaksikan banyak penjuru, tapi kita tidak ada masa untuk kongsikan semua. Sebelum kita berhenti rehat seperti tadi, kita kongsikan 2 kerusi yang sering mendapat tumpuan sejak semalam, iaitu Batu dan juga Ampang. Batu khasnya menjadi kerusi yang menyaksikan pertembungan yang paling banyak penjuru, 10 penjuru di Batu. Tapi di peringkat DUN juga ada yang menyaksikan banyak penjuru. Hanya 3 negeri membubarkan DUN mereka dan akan mengadakan pilihan raya serentak dengan PRU, iaitu Perak, Pahang dan juga Perlis, di samping satu kerusi di Sabah yang sebelum ini dikosongkan tetapi tidak diadakan PRK kerana darurat dan juga COVID-19. Bugaya juga akan, pengundi di situ akan memilih calon untuk Dewan Undangan Negeri, kerusi Dewan Undangan Negeri di samping kerusi Parlimen di Sabah. Dan kita kembali ke Perak. Sudah tentu kerusi antara yang menjadi tumpuan adalah N47 di Cenderiang. Bukan sahaja kerana ia menyaksikan pertembungan 7 penjuru, tapi ia juga menyaksikan penyandang sebelum ini, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu. Sering disebut-sebut sebagai antara nama utama yang menjadi petanding di kerusi yang agak panas, Tambun. Datuk Peja sudah pergi ke Tambun untuk berentak dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, mungkin bakal calon Perdana Menteri atau bakal Perdana Menteri jika Pakatan Harapan menang. Kita lihat di N47 Cenderiang ini agak menarik kerana untuk kerusi DUN, ia menyaksikan penjuru yang agak banyak, 7 untuk kerusi DUN. Ini adalah kira-kira standard Parlimen kalau kita lihat. Malah ada Parlimen yang masih lagi menyaksikan 4 atau 5 penjuru. Tapi DUN Cenderiang menyaksikan 7 penjuru. Satu lagi yang menarik di sini adalah kita lihat walaupun ada 7 penjuru,
Kerusi ini pada PRU yang lepas dimenangi oleh Pakatan Harapan di bawah Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu dan bendera PKR pada ketika itu dengan majoriti hanya 39. 39 undi sahaja yang membezakan siapa yang menang pada ketika itu. 39 undi saja yang membezakan kerusi itu milik Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu pada tahun 2018. Jadi melihat kepada majoriti yang sangat-sangat kecil ini, penjuru yang banyak dan juga pengundi muda yang ramai, lebih 12,000 atau kira-kira 13,000 orang pada PRU kali ini. Apa yang kita boleh jangka? Seperti biasa, dalam kita memetakan jangkaan kita, data hanya menceritakan satu sisi. Yang paling penting adalah sentimen rakyat di kerusi itu, baik Parlimen maupun Dewan Undangan Negeri. Dan untuk itu saya mahu pergi ke Firdaus Azil yang kini berada di Cenderiang. Sebelum ini Firdaus Azil berada di Tambun dan membuat liputan di sana, tapi kali ini berada di N47 Cenderiang. Firdaus, soalan sama yang saya sering tanyakan selepas kita berkongsikan data. Melihat kepada data ini, melihat kepada majoritinya kecil, melihat kepada penjuru yang banyak dan juga golongan pengundi muda yang ramai pada kali ini, kita ambil itu dalam pertimbangan, tapi apa sentimen rakyat di situ apabila mereka melihat kerusi yang agak rapuh ini akan menyaksikan 7 orang calon semua berebut untuk mendapat undi mereka? Firdaus Azil. Okey, baik, terima kasih Lokman di Pusat Penyiaran Asia Bukit Jalil. Seperti yang Lokman maklumkan semalam ataupun beberapa hari lepas, saya melihat kepanasan Tambun. Hari ini saya cuba menyejukkan diri sedikit. Saya berendam di dalam di mana saya sekarang saya berada di Taman Ekorimba Lata Kinjang. Saya berendam menyejukkan sedikit hati saya. Walaupun kawasan ini sebenarnya merupakan antara satu kawasan panas seperti yang Lokman sebutkan tadi, 7 penjuru, di mana kali ini tiada lagi penyandangnya, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yang kini menumpukan kepada Parlimen Tambun, tetapi kali ini akan menyaksikan yang tewas pada 2018 iaitu wakil daripada Barisan Nasional Chong Shin Heng akan kembali cuba mencabar kawasan ini, di mana beliau akan dicabar oleh calon daripada Perikatan Nasional iaitu Muhammad Yusof, daripada Parti Warisan Ahmad Tarmizi Muhammad Ghazali, daripada Parti Pejuang Tanah Air di bawah Gerakan Tanah Air iaitu Muhammad Amin Man, dan juga daripada Pakatan Harapan sendiri. Kali ini Pakatan Harapan iaitu Parti Keadilan Rakyat mempertaruhkan orang muda iaitu Atira Hanim Razali, dan tidak ketinggalan juga 2 lagi calon bebas iaitu Azrul Azmi Yaziz yang menggunakan, kalau yang menarik ini pada semalam kita melihat di atas kertas pencalonan, Azrul Azmi ini menggunakan nama Atan Catering. Itu yang menyebabkan kita macam mana kita nak cari Atan Catering. Nasib baik melalui sosial media kita berjaya menjejaki ataupun melihat sendiri profil Azrul Azmi ini, dan lagi seorang ialah juga salah seorang pemimpin komuniti orang asli di sini iaitu Teratai Bah Arum, yang mana kedua-dua ini akan bertanding di atas tiket bebas. Dan kalau boleh juga saya nak kongsikan di bawah Dun Cenderiang ini terdapat banyak pusat daerah mengundi. Antaranya kalau boleh saya sebutkan seperti Kuala Woh, Kampung Kinjang, Pekan Cenderiang, Sungai Cenderiang, Temuh, Pekan Temuh, Kampung Lubuk Mas, Temuh Road, Jalan Pahang, Kampung Datum, Kampung Seberang, Sungai Sengkuang, Bido Road, Lubuk Katak, Kampung Batu Melintang, Bukit Pagar dan Tanah Mas. Yang menariknya di sini, apabila saya turun di sini juga saya melihat komuniti, saya ingin melihat bagaimana apakah maksud pilihan raya kali ini, khususnya selepas tahun lepas, sebab ini difahamkan antara kubuat Barisan Nasional sebelum ini, tapi pada 2018 dengan gelombang rakyat ketika itu khususnya di masyarakat tempat menyaksikan kawasan Cenderiang ini terletak ataupun jatuh kepada tangan Pakatan Harapan ketika itu, walaupun majoritinya tipis. Tetapi itu tidak cukup. Seperti yang Lokman sebutkan, kita nak lihat, kita turun ke bawah, melihat di kawasan ini, kerana difahamkan di sini sebilangan besar pengundi, khususnya di beberapa daerah mengundi, terdiri daripada masyarakat Semai. Jadi bersama saya turun ke sini, saya juga nak tarik Tok Batin di sini. Sila Tok Batin Rani, yang merupakan Tok Batin untuk orang asli Kampung Lata Kinjang, kalau betul. Jadi saya tarik ke sini, sama-sama kita memahami kawasan ini yang cukup indah. Tetapi ini juga saya dapat lihat, saya nak menyentuh secara khususnya di Dun Cenderiang dahulu, bagaimanakah taburan pengundi, di kawasan manakah yang boleh kita katakan ada konsentrasi terbesar sesuatu kaum. Malah saya juga difahamkan masyarakat Semai juga sebilangan besar daripada semenanjung Malaysia juga tertumpunya di sini, di Tapah sebagainya. Mungkin Tok secara awalnya boleh ceritakan sedikit tentang Dun Cenderiang ini. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya perkenalkan, nama saya Batin Rani Anak Kebulin. Saya adalah salah satu
batin yang dilantik di bawah Jakua lah. Bermakna di sini saya amat boleh mengatakan majoriti di Parlimen Tapah khususnya adalah banyak masyarakat asli yang di sekitar, terutamanya di jajaran Jalan ke Cameron Highland dan juga di kawasan Ceneriang sendiri. Maknanya kami melebihi dalam 48 kampung di kawasan Matan Padang dan selebihnya di Tanjung Malim. Dan memang puratanya adalah masyarakat Semai. Dari segi pilihan raya kali ini, kami sudah semestinya bersiap siagalah untuk menentukan siapa pucuk pimpinan yang kami pilih, dan kami dalam masa tempoh terdekat yang sebelum ini telah terbukti mana-mana parti yang memerintah, makna situ adalah penilaian rakyat sebenarnya. Saya tak boleh mengatakan siapa yang terbaik dan siapa yang baik, itu terpulang pada masyarakat dan juga suku kaum yang tertentu. Baik. Tanpa kita menyebut siapakah yang mungkin menjadi pilihan, itu adalah undi adalah rahsia. Tetapi kita nak mengetahui, saya juga sempat berbual-bual dengan, apabila saya sebagai contoh pusat representasi interpretasi pelawat di taman ini, saya dapat lihat sebilangan besar stafnya terdiri pada masyarakat Semai. Saya dapat lihat mereka ada akses, mereka menggunakan komputer, ada akses, malah boleh bercakap tentang di peringkat politik, di peringkat persekutuan sekalipun. Jadi dalam tempoh 4 tahun ini, ataupun mungkin Tok Batin, Tok Rani boleh cerita kepada kami, apakah sebenarnya yang mungkin boleh diharapkan pada mana-mana wakil daripada 7 ni, ada 7 calon ni, mungkin ini adalah permintaan ataupun harapan daripada masyarakat Semai, khususnya pada Tok Batin sendiri, tentang apakah yang harusnya calon untuk menambat sokongan masyarakat di sini. Kami sebenarnya seperti apa yang saya perkatakan tadi, kami memilih calon di mana calon ini yang boleh dibawa berbincang pertama, kedua pula boleh membantu kami ke arah pembangunan yang saya amat harapkanlah. Sebagaimana yang tuan-puan sedia maklum, kawasan Lata Kinjang ini adalah satu kawasan rekreasi yang boleh dikatakan amat dikenali di peringkat negara dan juga antarabangsa. Tapi oleh kerana pada sebelum ini pengurusan mungkin beralih kepada pihak yang bukan pihak komuniti, tapi dalam tempoh terdekat ini kami telah dalam masa 2 tahun kami telah kiranya menguruskan sepenuhnya di kawasan ini atas dasar bantuan dari pihak kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Itu yang saya amat berterima kasih banyaklah, dan juga tak lupa juga agensi Jakua yang banyak terlibat dalam menjayakan kita punya ke arah kejayaan di kawasan ini. Dan seperti mana yang tuan-puan tadi yang kita punya pengacara memaklumkan, mana kiranya penyertaan di peringkat belia di kawasan ini amat menyumbang ke arah pembangunan untuk terutamanya koperasi lah. Mana di koperasi kami telah mencapai target yang tertinggi dalam tempoh 2 bulan. Koperasi orang asli Lata Kinjang. Ini antara yang meningkatkan akses ekonomi di masyarakat ini. Okey. Tadi Tok menyebut tentang pengundi muda. Kita fahamkan peningkatan mendadak daripada selepas terlaksananya undi 18 dan pendaftaran automatik, tetapi saya dapat lihat akses kepada pendidikan ada. Akses kepada internet juga tidak kurang boleh dicapai. Tetapi apakah yang harus dilakukan lagi, baik daripada sama ada calon sendiri, kerajaan negeri, ataupun di peringkat parlimen, di peringkat ini, untuk meningkatkan lagi inklusiviti ataupun akses kepada pengundi ataupun masyarakat baru, generasi baru untuk masyarakat orang asli Semai di sini. Okey, bagi saya pula harapan saya pada pihak kerajaan agar lebih buka peluang kepada anak-anak muda yang mana yang telah berjaya dalam sesuatu bidang untuk bersama membantu menaikkan ekonomi negara, bukan setakat di satu tempat, malah boleh dibagi peluang pada generasi muda ini dalam senario kemajuan negara lah khususnya. Terima kasih Firdaus Azil dan juga Tok Batin Rani, dan semoga pengundi di Ceneriang membuat pilihan yang terbaik dan mereka pilih calon yang layak. Kerana setiap kerusi itu ada isunya yang tersendiri, ada demografinya yang menitik beratkan setengah isu mungkin lebih banyak daripada kerusi-kerusi yang lain, sama ada DUN atau Parlimen. Dan kami akan sentiasa membawakan setiap isu di setiap kerusi setiap hari menjelang
19 November ini untuk kita menelusuri apa yang rakyat mahu, apa yang rakyat dambakan daripada pemimpin dan parti-parti politik, kerana pilihan raya adalah berkenaan dengan itu, bukan berkenaan dengan percaturan politik. Itu adalah moto utama kami di Astra Awal ini, saluran pilihan raya anda. Kita akhiri dulu di sini, kita jumpa dalam episod yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam hormat.